Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Azizah binti Muhammad Yani. Nombor matrik saya 262768. Saya akan menerangkan berkenaan konflik Rohingya yang berlaku di Myanmar. Konflik adalah perkara biasa, terutama di negara yang mempunyai pelbagai etnik, agama, kaum dan budaya. Myanmar sebagai sebuah negara yang memiliki pelbagai agama dan budaya menjadikannya sebuah negara yang berpotensi besar untuk berlaku konflik. Antara konflik yang sedang hangat dan telah mendapat reaksi daripada pelbagai negara di dunia serta tidak balas daripada Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu adalah konflik agama dan penghapusan etnik yang berlaku di antara etnik Rohingya yang beragama Islam, penganut agama Buddha serta pemerintah Myanmar. Konflik yang berlaku di Myanmar ini merupakan masalah paling serius kerana bukan sahaja berlaku konflik agama, malahan berlaku konflik penghapusan etnik Rohingya dan ramai dalam kalangan mereka telah menjadi mangsa ketidakpermanusiaan di bumi Myanmar ini. Masyarakat Rohingya telah ditindas, dibunuh dan tidak diberikan hak kemanusiaan. Selain itu, etnik Rohingya juga terpaksa berpindah randah pada setiap hari untuk mencari tempat tinggal yang lebih selamat, untuk mendapatkan perlindungan daripada penganut Buddha yang memburu mereka setiap hari. Di samping itu juga, kerajaan Myanmar turut mendakwa pelarian Rohingya merupakan pendatang haram oleh sebab mereka tidak mempunyai sebarang dokumen kerakyatan yang sah. Konflik yang berpanjangan ini pasti dipicu oleh beberapa isu, terutama jika tidak ada penyelesaian konkret oleh pemerintah Myanmar dengan pihak terkait. Konflik hebat yang sedang berlaku ini telah meninggalkan banyak masalah yang perlu diselesaikan. Seterusnya, untuk lebih memahami berkenaan konflik Rohingya ini, jadi amat penting untuk kita melihat semula sejarah dan latar belakang. Pada 1 Januari 1886, negara Burma secara rasminya menjadi sebahagian daripada Empayar British. Setelah kedatangan British ke tanah Burma, telah berlaku perubahan besar ke atas negara tersebut dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Namun begitu, pada Disember 1941, Jepun telah menyerang Burma dan berjaya menakluki keseluruhan negara Burma. Penjajahan ini juga turut memberi kesan kepada perkembangan nasionalisme Burma. Walau bagaimanapun, British berjaya menguasai semula tanah jajahannya demi menjaga kepentingan mereka. Kemudian, Burma secara rasminya menjadi sebuah negara berdaulat setelah memperoleh kemerdekaan daripada British pada 4 Januari 1948. Ketika Burma mencapai kemerdekaan, kawasan penempatan etnik Rohingya iaitu wilayah Arakan telah disatukan dengan Burma. Wilayah Arakan sebelum ini dikenali sebagai Rohan, kemudiannya ditukar menjadi Rakhine sehingga kini dan berada di bahagian barat Burma. Secara majoritinya, masyarakat Rohingya hanya tertumpu kepada dua buah bandar bahagian utara di wilayah Rakhine. Di samping itu juga, ketika Burma mencapai kemerdekaan, nama Burma telah ditukar menjadi Myanmar sehingga kini. Di Myanmar terdapat 134 etnik, antaranya ialah Karen, Chin dan Mon. Namun, etnik Rohingya tidak diiktiraf sebagai etnik Myanmar oleh pemerintah sehingga berlakunya konflik penghapusan etnik. Etnik Rohingya merupakan penduduk majoriti yang beragama Islam di Rakhine, memandangkan berlaku migrasi melalui aktiviti perdagangan oleh pedagang Arab yang membawa masuk agama Islam ke Arakan. Asal-usul masyarakat etnik Rohingya juga berasal daripada perkahwinan campuran antara penduduk Muslim dari Afghanistan, Parsi, Turki, Semenanjung Arab dan Bengal dengan penduduk tempatan. Jumlah mereka juga mewakili separuh daripada penduduk rakyat dan minoriti merupakan penganut agama Buddha. Kemudian, selain ditindas oleh pemerintah Myanmar, etnik Rohingya juga terpaksa menghadapi konflik agama dengan penduduk tempatan Rakhine yang menganut agama Buddha. Permulaan konflik agama Rohingya terjadi setelah British membawa sejumlah buruh Bengali yang mencukupi sehingga menyebabkan orang Rakhine merasa terancam. Oleh itu, adalah wajar semasa Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 hingga 1945
orang-orang Rakhine menyokong Jepun sementara etnik Rohingya setia kepada British. Maka di sinilah konflik agama antara etnik Rohingya dan penganut agama Buddha tercetus sehingga berlaku pembunuhan antara kedua-dua etnik tersebut. Seterusnya, sejarah permulaan konflik penghapusan etnik Rohingya berlaku apabila General Ne Win yang merupakan panglima tentera dan ahli politik Burma yang mengasaskan Parti Sosialis Burma telah mengambil alih pemerintahan dengan melakukan kudeta atau rampasan kuasa terhadap pemerintahan Myanmar ketika itu. Penyelesaian pemberontakan yang dilakukan oleh etnik minoriti terhadap pemerintah Myanmar menjadi alasan General Ne Win melakukan rampasan kuasa tersebut. Setelah daripada peristiwa rampasan kuasa tersebut, Myanmar telah dipimpin oleh rejim junta tentera atau pemerintahan tentera. Kemudian, sejak daripada peralihan kuasa pemerintahan Myanmar, etnik Rohingya mula ditindas dan tidak diakui sepenuhnya sebagai kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar. Pada tahun 1978, bermulanya penderitaan masyarakat Islam Rohingya yang dilakukan oleh junta tentera sehingga mengakibatkan ratusan ribu orang terpaksa melarikan diri ke negara jiran. Masyarakat Islam Rohingya sanggup merisikokan nyawa mereka dengan mengambil jalan darat dan laut untuk tiba di negara jiran seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia serta negara yang berhampiran. Konflik etnik Rohingya pada mulanya merupakan masalah domestik Myanmar, namun akhirnya menjadi masalah antarabangsa apabila etnik Rohingya mula terdampar dan melarikan diri ke negara lain sehingga mengganggu keamanan wilayah dan negara-negara yang bersempadan dengan Myanmar. Kemudian, sesebuah konflik tidak akan terjadi dengan sendirinya. Sudah pasti terdapat faktor-faktor yang mencetuskan konflik tersebut. Oleh itu, saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor berlakunya konflik di Myanmar. Antara faktor tercetusnya penghapusan etnik Rohingya di Myanmar adalah disebabkan oleh penduduk dan pemerintah ketenteraan Myanmar sendiri. Mereka tidak pernah mengakui dan menerima status kerakyatan masyarakat etnik Rohingya di negara Myanmar. Ketika pemerintahan British pada abad ke-19, etnik Rohingya yang berasal daripada keturunan Bengali telah memasuki Myanmar dan pada ketika itu mereka telah diakui kerakyatannya. Walau bagaimanapun, berdasarkan Perlembagaan Myanmar, sebelum kemerdekaan yang diberikan oleh British pada tahun 1948, mereka yang dianggap sebagai warga negara Myanmar hanya keturunan Bengali yang masuk dan sememangnya menetap di Myanmar. Oleh yang demikian, secara rasminya warga Bengali yang menetap di Myanmar selepas kemerdekaan akan dianggap sebagai pendatang asing dan tidak diakui status kerakyatan mereka sekaligus menjadi asbab kepada konflik penghapusan etnik Rohingya. Selain itu, melalui pengenalan Undang-Undang Citizenship Law 1982 oleh pemerintahan ketenteraan Myanmar menjadi salah satu faktor konflik penghapusan etnik Rohingya. Masyarakat Islam Rohingya ditindas melalui pelaksanaan undang-undang ini yang bersifat perkauman agama dan penuh diskriminasi. Selain itu, undang-undang yang diperkenalkan oleh pemerintah Myanmar ini juga berperanan besar dalam menafikan segala hak kerakyatan terhadap etnik Rohingya yang tinggal di Myanmar. Di samping itu juga, undang-undang ini telah dilaksanakan di Myanmar selama 50 tahun sejak daripada tahun 1962 lagi, khususnya di bawah pemerintahan ketenteraan. Akibatnya, tentera Rohingya turut disisihkan serta tidak dilayan dengan adil oleh pemerintah Myanmar. Bahkan pemerintah Myanmar sendiri sering mengenakan tindakan-tindakan yang langsung tidak masuk akal dan tidak berperi kemanusiaan. Selain itu, saya akan menerangkan teori yang saya gunakan dalam menganalisis konflik ini. Dalam menganalisis konflik penghapusan etnik yang berlaku di Myanmar, saya menggunakan teori segitiga konflik. Dalam konflik segitiga ini, ia melibatkan 3 komponen iaitu situasi, sikap dan perilaku yang berkait antara satu sama lain.
konflik Rohingya terjadi adalah konflik penghapusan etnik sesuai untuk dianalisis menggunakan teori segitiga konflik ini. Hal ini kerana konflik penghapusan etnik di Rohingya terjadi disebabkan sikap, situasi dan perilaku penduduk rakyat serta pemerintah Myanmar dan tidak melibatkan campur tangan orang luar. Disebabkan sikap pemerintah Myanmar dan penganut agama Buddha yang tidak pernah menerima kehadiran Rohingya menyebabkan perilaku kejam dan mencetuskan situasi konflik dari tahun 1978 sehingga kini. Sikap penganut Buddha dan pemerintah Myanmar yang menyerang masyarakat etnik Rohingya secara berterusan kerana mereka ingin menghapuskan masyarakat Islam Rohingya di wilayah Rakhine. Masyarakat Rohingya mengalami penyisihan dan tidak dilayan dengan adil oleh pemerintah Myanmar serta tindakan-tindakan terhadap Rohingya langsung tidak berperi kemanusiaan kerana pemerintah Myanmar mendakwa bahawa masyarakat etnik Rohingya merupakan pendatang haram oleh sebab mereka tidak mempunyai sebarang dokumen kerakyatan yang sah. Konflik penghapusan etnik Rohingya ini menjadi semakin parah apabila negara Myanmar diambil alih oleh pemerintahan ketenteraan. Pra-konflik bermula dengan dua insiden, iaitu apabila masyarakat Islam Rohingya diserang dan dibunuh oleh pengganas rakyat dalam sebuah bas yang membawa orang Rohingya dari satu majlis keagamaan, dan insiden serangan oleh sekumpulan tentera Rohingya yang menggelar diri mereka sebagai Tentera Keselamatan Rohingya Arakan terhadap pos tentera dan polis Myanmar. Peristiwa ini telah meningkatkan ketegangan antara masyarakat etnik Rohingya dan penganut agama Buddha secara mendadak. Selepas peringkat ini, terjadinya peringkat krisis apabila perilaku pemerintah Myanmar cuba mengusir masyarakat etnik Rohingya sekaligus mencabuli hak asasi manusia masyarakat minoriti tersebut dengan menggunakan kekerasan dan hilang sikap keperimanusiaan. Pada peringkat krisis, sikap pemerintah Myanmar dan penganut agama Buddha yang mahu menghapuskan masyarakat etnik Rohingya semakin memuncak dengan serangan berterusan oleh pemerintah ketenteraan. Antara insiden yang kemuncak adalah pada tahun 2012, iaitu telah berlaku rusuhan perkauman secara besar-besaran melibatkan penduduk rakyat dan etnik Rohingya yang tercetus disebabkan oleh satu tragedi rogol dan pembunuhan seorang gadis rakyat yang disalaherti adalah perbuatan Rohingya kerana para pemuda yang terlibat dalam insiden terbabit dikatakan berwajah Bengali. Oleh itu, selepas berlakunya pembunuhan 10 orang pemuda Rohingya dalam sebuah bas oleh orang-orang rakyat, perkara yang telah terjadi dilihat mempunyai hubungan balas dendam bersifat etnik dan agama. Menggunakan analisis kaedah segitiga konflik ini, saya telah berjaya mengenal pasti bahawa konflik penghapusan etnik disebabkan oleh sikap, situasi dan perilaku aktor-aktor konflik di Myanmar yang melibatkan dua pihak disebabkan oleh sentimen agama dan nilai kemanusiaan. Konflik timbul apabila wujud matlamat atau nilai-nilai sendiri yang bertentangan antara pihak yang berkonflik. Sampai di sini saja video penerangan saya mengenai konflik Rohingya yang berlaku di Myanmar. Terima kasih.